بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni sambungan kita bagi kuliah maghrib di Masjid Abidin, iaitu kita membaca dan meneliti kitab yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pengasas Pondok Lubuk Tapah. Kitab tersebut iaitu Pedoman Sembahyang Berjemaah. Kita sambung kepada halaman 30. Muka surat 30, baris yang ketiga dari bawah. Halaman 30, baris yang ketiga dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Dan mana-mana makmum yang muwafiq. Mana-mana makmum yang muwafiq, sama ada makmum itu perempuan atau makmum itu lelaki, asalkan namanya makmum muwafiq. Hukum dia macam mana? Dibenarkan dia, diizinkan kepada makmum muwafiq oleh syarak. Bukan siapa-siapa yang izinkan, syarak yang mengizinkan seseorang imam makmum muwafiq. Apakah yang diizinkan? Meninggal dengan imam hingga 3 rukuk yang panjang. Mana-mana makmum yang meyakini dirinya sebagai makmum muwafiq, dia boleh tertinggal atau terlewat mengikut imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey, bila dah berakhir tu 3 rukun yang panjang itu, macam mana hukumnya seterusnya? Maka jika sekiranya tiada dapat sempurna ia makmum muwafiq akan Fatihah. Makmum muwafiq dia dibenarkan terlewat dengan imam, terlewat daripada imam dengan 3 rukuk yang panjang. Apa tujuan dia boleh terlewat itu? Tujuannya untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Itu dia. Bukan saja-saja nak duduk diam, diri gitu, tak. Bukan untuk menghabiskan surah, tidak. Kerana tidak disunatkan kepadanya baca surah ketika itu, sebab imam sudah berada di hadapan dia, lebih mendahului dia. Ketika itu makmum tadi berkewajipan menghabiskan Fatihah yang sewajarnya dia sempat habis. Tapi disebabkan beberapa keuzuran, maka dia tidak sempat habiskan Fatihah. Maka dia diwajibkan habis dan dibenarkan terlewat daripada imam dengan 3 rukuk yang panjang. Tiba-tiba tak sempat habis juga, hingga masuk imam rukun yang keempat, sehinggalah imam itu berpindah pada rukun yang keempat. Rukun ketiga, 3 rukun panjang, hak mana? Rukun yang keempat hak mana? Okey, kita ulang sekali lagi. 3 rukun yang panjang, pertama rakaat. Makmum tu, makmum muwafiq qiyam lagi. Kemudian tidak dikira sebab dia rukun pendek. Sujud yang pertama. Kemudian duduk antara 2 sujud tidak dikira sebab dia rukun pendek. Kemudian sujud yang kedua. Rakaat, sujud kedua, sujud pertama dan sujud kedua itu dipanggil rukun yang panjang. Maksudnya makmum dibenarkan terus baca Fatihah sampai kepada imam sujud yang kedua. Bila imam berada di sujud yang kedua, bermaksud makmum itu sudah berada di sempadan. Sempadan, dia kena segera habiskan Fatihah dia. Tiba-tiba sampai kepada siratal ladzina an'amta alaihim, imam pun Allahu akbar. Imam pergi mana? Imam pergi pada rukun yang keempat. Rukun keempat itu rukun hak mana? Boleh jadi ialah berdiri.
Berdiri mana? Naik qiyam kepada sama ada rakaat yang kedua atau qiyam kepada rakaat keempat. Kalau rakaat kedua tu macam mana? Masa rakaat pertama dia macam bersama dengan imam. Masa rakaat pertama imam baca apa ke? Imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, makmum pun baca doa iftitah. Bila imam baca Fatihah, makmum dengar dulu. Dan selepas habis Fatihah, imam pun baca surah. Ingat ke imam baca surah panjang, tiba-tiba surah pendek, surah Ikhlas ataupun inna a'tainakal kautsar. Pendek ketong. Kita katalah pendek berapa ayat? 3 ayat. Barulah makmum nak start baca Fatihah, baru kepada Ar-Rahmanir Rahim baca makmum, imam pun Allahu Akbar rakaat. Jadi faham kepada kita situasi makmum itu makmum muafiq pada rakaat pertama. Okey. Makmum tu bacalah. Makmum tu baca sampai kepada imam berada di sujud yang kedua rakaat yang pertama. Makmum sampai kepada ihdinas siratal mustaqim. Imam pun sujud yang kedua ataupun imam berada di sujud yang kedua. Jadi baki seayat lagi siratal lazi tu. Nah, makmum dah habis lagi. Okey. Bila makmum baca juga siratal ladzina an'amta alaihim, imam pun Allahu Akbar naik kepada qiyam untuk rakaat kedua. Jadi situasi makmum tadi tu macam mana cerita? Baki sikit lagi. Jadi faham kepada kita bahawa makmum tadi tak sempat habiskan Fatihah sedangkan imam sudah naik berdiri qiyam kepada rakaat yang kedua. Itu contoh. Faham tak? Okey, kalau ambil contoh lain lagi, imam naik pada rakaat bila makmum dan imam bersama pada rakaat ketiga. Contoh, lepas ayat awal, imam pun naik, makmum pun naik sama, tak ada masalah. Okey, imam baca Fatihah secara perlahan sebab rakaat ketiga. Masa tu mungkin kita ambil contohlah, makmum tiba-tiba entah macam mana jadi tak tersedar, tak teringat kalau baca Fatihah, dia naik jadi senyap begitu. Naik senyap bab rakaat pertama, rakaat kedua dia dengar bacaan imam. Jadi dia tak berapa sedar, dia pun naik. Dia duduk tunggu ke bacaan imam, ingat ke imam baca kuat pula lah, dia pun senyap. Lepas habis tiba-tiba imam pun Allahu Akbar rakaat. Dia baru sedar tak baca Fatihah lagi pada rakaat ketiga. Okey, pada rakaat ketiga dia dipanggil makmum muwafiq sebab hakikatnya dia sempat habis Fatihah semasa berdiri bersama imam rakaat ketiga, tapi dia tak baca awal-awal Fatihah. Dia sedar bila imam rakaat. Bila imam rakaat, aku tak baca Fatihah lagi. Maksudnya dia adalah makmum muwafiq pada rakaat ketiga. Dia pun baca Fatihah. Bila dia tak baca Fatihah, imam rakaat dah. Dia baca Fatihah lagi, imam i'tidal, maksudnya satu rukun. Dia dibenarkan tertinggal 3 rukun yang panjang. Imam turun sujud, dia baca lagi. Imam duduk antara 2 sujud, dia baca lagi. Imam pun sujud yang kedua. Kita ambil contoh tadi macam dia sampai kepada siratal ladzina an'amta alaihim, ataupun kita kata ihdinas siratal mustaqim. Sampai situ imam sudah berada di sujud yang kedua. Ada mana? Jadi bila nak baca siratal ladzina an'amta alaihim, imam Allahu Akbar naik pada rakaat keempat. Maksudnya imam qiyam berdiri. Okey, selesai tu dah. Tu kita kata berpindah rakaat yang keempat ialah berdiri. Kalau kita ambil contoh berdiri. Atau duduk tasyahud, ataupun imam berpindah pada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ikut anda lah. Mungkin imam sudah berada di sujud yang kedua pada rakaat keempat, dia masih lagi qiyam pada rakaat keempat. Sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, imam pun Allahu Akbar duduk tahiyat akhir. Dah gitu dah. Bila imam duduk tahiyat akhir, maksudnya imam sudah berpindah pada rukun yang keempat. Jadi rakaat sujud pertama, sujud yang kedua, dia sudah tertinggal. 3 rukun panjang, atau kita congok semua sekali 5 rukun. Rakaat, i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, 5 rukun. Kita ambil mudah. Bila begitu, macam mana nak buat? Hukum bagi makmum muwafiq yang tak sempat habiskan Fatihah, maka memilih ia, maka makmum tadi kena buat pilihan.
Dia sendiri kena tentukan status ataupun pilih untuk diri dia. Salah satu daripada dua perkara. Apa dia? Yang pertama, ia makmum muafiq mengikut imam pada rukun yang keempat. Dia kena tiru follow, pergi kat imam tu. Dan imam duduk mana? Imam duduk rakaat apa tu? Rakaat yang keempat, dia masih rakaat ketiga. Ataupun imam duduk di tahiyat akhir, dia masih qiyam. Jadi makmum muafiq masih qiyam, kita ambil contoh, qiyam masih qiyam rakaat keempat, imam duduk tahiyat akhir. Contoh. Ataupun makmum muafiq berada di rakaat qiyam yang ketiga, rakaat yang ketiga, imam sudah naik untuk qiyam rakaat keempat. Nampak tak? Maksudnya imam sudah berada pada rukun yang keempat, sama seri diri dengan imam. Kalau kita sama seri makmum dengan imam, sama-sama berdiri, ataupun imam sudah berpindah pada tahiyat akhir atau tasyahud awal, makmum masih lagi berdiri. Macam mana? Hak yang pertama, ia mengikut imam pada rukun yang keempat. Bila imam berdiri, dia kata pakai ikut imam je lah. Maka timbul dah isu Fatihah dia. Kita dah bincang dulu. Fatihah dia pakai terus lah. Fatihah yang dia baca semasa rakaat ketiga itu, dia kira dipakai. Masih dia sah, masih dia muktabar, masih dipakai. Maksudnya dia sambung lah. Kalau dia ihdinas siratal mustaqim, imam pun Allahu Akbar naik rakaat keempat. Dia pun habis je lah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis itu jangan pergi rokok. Dia tak pergi rokok sebab apa? Sebab sekarang dia sudah kata saya ikut imam. Maknanya mu kena berdiri bersama imam lah masa tu. Imam qiyam rakaat keempat, dia qiyam rakaat ketiga. Cuma Fatihah hak dia baca start awal rakaat ketiga tu, bila imam naik dia kira habis je Fatihah tu, dan Fatihah tu dipakai untuk dia semasa dia ikut imam. Itu maksudnya kalau dia nak ikut imam. Jangan pula bila imam naik pada rakaat keempat dia pun start baca Fatihah mula. Tak perlu. Tak perlu. Tidak diwajibkan ulang balik Fatihah, sebab Fatihah yang dia baca semasa rakaat ketiga dah habis, tiba-tiba imam naik rakaat keempat, Fatihah itu pakai terus je. Pakai terus saja dan dia perhabis lah, dan Fatihah itu dikira untuk rakaat ketiga dia itulah. Dah. Okey, bila imam dah qiyam situ, imam baca Fatihah, dia dah habis Fatihah itu tunggu itulah. Lepas tu bila imam rakaat, dia pun rakaat, sebab dia ikut imam. Lepas imam beri salam, dia pun naik. Dan meninggal aturan sembahyang dirinya. Lepas dia habis Fatihah, dia jangan rakaat, dia kena tinggalkan susunan sembahyang dia. Sekali ikut susunan sembahyang dia, apa dia? Lepas dia habis Fatihah, dia rakaat lah. Jangan imam naik rakaat keempat, jangan dia rakaat. Sebab dia tidak lagi boleh ikut aturan sembahyang dia. Sebab dia masa imam naik rakaat keempat, dia kata dia nak ikut imam terus. Bila ikut imam terus kena dirilah, jangan duduk. Dan luput rakaatnya, rakaat ketiga yang dia dah perhabis Fatihah. Selepas imam naik rakaat keempat, rakaat tu tak ada. Rakaat itu kira luput, kira lara bagi dia, seolah-olah hak dia berdiri bersama imam rakaat keempat. Itu dikira baru rakaat ketiga untuk dia. Jadi bila imam habis Fatihah, imam rakaat, dia pun rakaat. Sampai ke imam tahiyat akhir, dia pun duduk bersama imam tahiyat akhir. Bagi makmum tadi, itu adalah rakaat ketiga. Bagi imam, itu rakaat keempat. Bila imam beri salam, dia pun naik lagi tambah serakaat hak yang kurang bagi dia itu. Tu. Jadi rakaat keempat bagi imam menjadi rakaat ketiga bagi makmum. Walaupun makmum muafiq tadi bersama dengan imam start awal-awal sembahyang tadi. Dah apa jadi gitu? Sebab pada rakaat ketiga dia tak sempat habiskan Fatihah sehingga imam beralih kepada rukun yang keempat. Okey. Itu situasi bagi makmum muafiq. Itu kalau dia pilih cara yang pertama. Cara apa dia? Nak terus ikut imam. Maksudnya imam naik pada rakaat keempat, dia pakai terus. Okey. Dan kalau imam naik, imam pergi kepada tasyahud akhir, dia kena turun lah. Kalau dia sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, imam pun Allahu Akbar, duduk ayat akhir. Dia kata nak ikut imam. Bila nak ikut imam, dia tak boleh sambung siratal ladzina an'amta alaihim. Dia tak boleh sambung. Sebab imam sudah berada di tasyahud akhir, oleh kerana awak nak ikut dia, maka dia pun kena turun terus duduk bersama imam tahiyat akhir.
Kalau imam duduk tahiyat awal dah dia kena turun. Maksudnya rakaat itu lara untuk dia tak ada. Kalau imam duduk tahiyat awal, maksudnya imam sudah 2 rakaat. Makmum muafiq yang kena turun bersama imam untuk tasyahud awal, dia baru dianggap 1 rakaat. Rakaat hok dia baca Fatihah dah habis tu, kita tak ada apa-apa, dia pergi turun bersama imam baca tasyahud awal. Bila lepas sembahyang imam wisalam, dia sambung selagi. Sebab apa? Imam berada di rakaat kedua, dia dianggap baru serakaat sebab rakaat kedua dia kira lara kerana tak sempat habis Fatihah dalam batasan masa atau waktu yang dibenarkan. Okey. Kalau imam duduk tahiyat akhir, dia turunlah. Itu kalau dia pilih pilihan yang pertama, mahu terus bersama imam. Sama ada bersama imam, berdiri bersama imam, ataupun bersama imam turun tasyahud akhir atau tasyahud awal. Pilih. Jadi bila dipilih waktu Fatihah, kalau dia mahu turun pada rakaat akhir, tahiyat akhir atau tahiyat awal, maka dia kena hentikan Fatihah dia, terus turun. Kalau dia mahu bersama imam pada rakaat imam naik qiyam itu, maka dia perhabis jelas Fatihah dia dan dia bersama imam ketika itu. Okey, jangan rokok. Itu pilihan yang pertama. Dan keduanya, ia makmum muafiq tadi niat mufaraqah dengan imam. Ini sesah lalu masalah. Kalau bila imam berada di sujud yang kedua, kata rakaat berapa? Rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, 4, okeylah. Makmum masih lagi kepada ihdinas siratal mustaqim. Imam pun berada di sujud yang kedua. Bila dia nak baca siratal ladzi, imam pun Allahu akbar. Bila gitu dia pun niat aku mufaraqah berpisah dengan imam. Bila berpisah dengan imam, biar ke imam dah. Imam naik ke, imam rokok ke, imam sujud tahiyat akhir, itu dah kira dah. Dia pun buat diri hadis. Dia apa dia? Dia perabi Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila habis tu imam duduk mana? Katalah imam duduk tahiyat akhir. Dia dah ikutlah tahiyat akhir, dia pun rokok. Sebab apa? Sebab apa? Rokok tak ada dia rokok. Sekarang dia boleh rokok sebab dia sudah berpisah dengan imam. Tidak ada apa-apa hubungan lagi. Dia pun rokok, tidak macam-macam biasa. Jadi imam tahiyat akhir tidak layan, tidak ikutlah. Bagi pakai perhabis sembahyang dia sahaja. Itu cara yang kedua yang dipilih oleh makmum muafiq dan mengerja ia makmum muafiq akan aturan sembahyang dirinya. Maka perhabis je lah sembahyang ikut dia. Ada. Itu 2 cara bagi makmum muafiq. Sebab apa dia kena pilih 2 cara? Tak ada pilihan lain. Jawab kita memang tak ada. 2 tu je ada. Kau pilihan lain boleh membatal sembahyang. Batal sembahyang syarat dah suruh. Tu bukan pilihan membatalkan sembahyang. Tu syarat dah suruh. Sebab apa? Sebab untuk membatalkan sembahyang tak ada. Pada diri makmum muafiq untuk membatalkan sembahyang tak ada sebab. Kalau dia batal juga, dia kata, dah habis Fatihah, imam tahiyat akhir. Malah aku berhenti lah. Kalau dia berhentikan sembahyang, maka haram bagi dia. Dosa pula. Bukan boleh pahala pun. Sebab sembahyang dia okey. Sembahyang dia sah. Sebab untuk batal tak ada. Ada najis ke? Dia berhadas ke? Tak ada. Habis tu dia batal sebab apa? Tak dah habis Fatihah. Tak dah habis Fatihah bukan sebab untuk batal. Dia ada 2 pilihan, sama ada mufaraqah atau terus ikut imam. Nak batal? Tak ada. Okey. Cuma soalan kita dah berapa dia diberi pilihan? Dia kena sama ada ikut imam ataupun mufaraqah. Sebab makmum tadi dia berada di 2 pertembungan. Satu, wajib habis Fatihah. Fatihah wajib habis. Yang kedua, wajib ikut imam. Imam sudah berpindah pada rukun yang keempat, satu, dia kena ikut. Sebab tempoh keuzuran dia 3 rukun tu habis dah. 3 rukun panjang habis dah. Maka bila rukun keempat dia wajib ikut. Dia nak ikut, Fatihah dah habis. Nak berhenti Fatihah, nak ikut imam, tak boleh. Fatihah rukun sembahyang. Kalau dia ikut juga, Fatihah dah habis, tak boleh. Dah itulah. Bila dia berada di pertembungan 2 benda itu, nak buat macam mana? Maka dia kena pilih salah satu. Sama ada berpisah ataupun ikut imam. Kalau nak ikut imam, maka dia perhabis. Kalau imam qiyam, dia qiyam bersama imam. Kalau imam tasyahud, dia pun kena turun. Pasal awak kata nak ikut imam, kena turunlah. Jadi, benda Fatihah saya, Fatihah awak kira tak ada.
Kita tak kata dah batal sembahyang dia tidak bagi Fatihah. Kita tak kata batal sebab dia ikut imam ketika itu. Maka dia kena tambah satu lagi. Sebab ikut imam dalam sistem sembahyang berjemaah adalah suatu yang amat besar. Bukan sebarangan. Kita jangan ingat barang yang sembahyang berjemaah ikut imam ni simple dah, dia benda besar. Contoh benda besar. Ambil contoh lain. Contoh makmum sembahyang dengan imam macam biasa. Imam takbir Allahu Akbar, imam makmum pun Allahu Akbar dalam suasana biasa. Lalu imam baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah. Imam baca Fatihah, makmum dengarlah. Sebab Fatihah imam sunat dengar, wajib dengar. Lepas habis imam pun baca surah. Tiba-tiba makmum dak ingat. Sebab apa dia dengar imam sembahyang tadi masyok sungguh sedap baca imam, baca lagu ni. Imam pun habis surah rakaat Allahu Akbar. Dia pun rakaat dah. Makmum pun rakaat. Imam rakaat, makmum pun rakaat. Masa dalam rakaat dia tu teringat, aku dak baca Fatihah tadi. Baru teringat dak baca Fatihah. Maka soalan dia, adakah dia kena naik semula ke ataupun turut imam? Dia baca Fatihah itu rukun. Maksudnya dia telah meninggalkan rukun. Dalam suasana biasa, meninggalkan rukun secara sengaja batal. Okey. Tapi situasi sekarang dia ikut imam, dia sudah dia rakaat bersama imam. Imam rakaat dia pun rakaat. Dalam rakaat baru teringat dak baca Fatihah. Adakah dia boleh undur balik? Jawab dia tak boleh. Sebab apa? Awak ikut imam wajib terus ikut imam. Dah Fatihah saya tinggal, mu kena qada, mu kena ganti balik selepas salat imam. Nak royak pada kita, ikut imam tu lebih besar daripada undur balik baca Fatihah. Ini nisbah bagi makmum. Bagi makmum yang teringat bahawa dia belum baca Fatihah selepas rakaat bersama imam. Ada. Tak gitu. Tapi berlainan kalau kita sembahyang seorang. Tadi kita kata ikut imam tu lebih besar banding dengan tinggal Fatihah. Tapi kalau kita sembahyang seorang lain. Contoh, itu Allahu Akbar. Tu baca doa iftitah. Macam biasalah, baca doa iftitah. Lepas habis doa iftitah, mungkin tersalah kita pun baca surah lalu. Wa ana minal muslimin. Habis itu kita ingat waladdallin tu kot, muslimin, dallin sama lebih kurang. Jadi kita ingat ke lin hok belakang tu Fatihah dah. Rupanya lin tu muslimin doa iftitah. Lepas habis kita pun baca surah. Lepas baca surah kita pun rakaat. Tak baca lagi Fatihah ni. Ni dalam situasi maya seorang. Tak baca lagi. Maka dia wajib bangun semula. Nampak tak? Wajib naik semula, baca Fatihah semula. Dah rakaat tadi tidak dikira dan tidak sah. Sebab apa? Sebab dia rakaat sebelum baca Fatihah. Itu sudah meninggalkan satu benda yang dipanggil tertib. Tertib sembahyang ni ialah rukun selepas kita wajib buat selepas rukun sebelum itu sempurna. Rukun selepas boleh kita buat apabila rukun sebelum telah sempurna. Apabila rukun sebelum? Baca Fatihah. Fatihah tak sempurna lagi, nyegi rakaat dah. Maksudnya tertib tak berlaku yang menjadi salah satu rukun sembahyang. Jadi Fatihah tak baca, tertibnya langgar. Maka orang yang sembahyang seorang, bila dia teringat dalam rakaat tak baca Fatihah, dia wajib naik semula. Nampak tak? Tapi dalam sembahyang berjemaah, makmum yang rakaat sudah rakaat bersama imam, tiba-tiba teringat dak baca Fatihah, dia tak boleh naik dah. Dia kena turut je imam sampai habis, lepas imam wisalam dia pun tambah serakaat. Dah apa beza? Sebab dalam sembahyang berjemaah, makmum memang kena sungguh-sungguh ikut imam. Itu dia panggil sifat awak sebagai makmum, kena ikutlah. Jangan pula sifat kita sebagai makmum nak lawan canggung imam. Imam rakaat kita pergi naik, apa pula gitu. Dah ustaz? Dah hak mana pula kalau kita dah masuk dalam satu rukun, tak boleh dah kita undur pada perbuatan yang lain. Contoh, kita naik qiyam rakaat ketiga, tiba-tiba teringat dak duduk tahiyat awal. Kan kita tak boleh turun dah. Kita kata ya, tahiyat awal itu sunat. Sudah qiyam itu sudah jadi rukun. Jadi bila kita dah masuk dalam rukun yang lain, tidak boleh meninggalkan rukun kerana nak layan ke hak sunat kita tinggal, tak boleh. Kalau kita selepas sujud yang kedua daripada rakaat yang kedua, kita pun Allahu Akbar, cacang naik. Sampai naik tinggi, dah duduk tahiyat awal, baru teringat. Nak turun balik tak boleh dah sebab kita berdiri dah.
Sebab apa? Sebab bila kita sudah berada dalam pagar satu-satu rukun, qiyam tu pagar dia lah. Dalam qiyam tu bila sudah berada dalam satu-satu rukun, tidak boleh kita tinggal rukun tu sebab nak raih sunat yang ditinggalkan. Apa dia? Tahiyat awal tadi. Tak boleh. Jadi dalam sembahyang ni dia ada beberapa peraturan-peraturan yang kadang-kadang orang tersilap faham. Tersilap faham apa dia? Bila naik hak rukun tidak boleh layan hak sunat. Betul? Maknanya bila dah qiyam tak boleh turun balik untuk buat tahiyat awal. Dalam hak masalah makmum tadi, makmum yang ikut imam tiba-tiba tak teringat makmum yang ikut imam tak teringat baca Fatihah. Jadi dalam situasi itu Fatihah wajib, ikut imam wajib, tembung dua. Kenapa nak? Ikut imam itu lebih utama. Sebab tu kena ikut imam. Ini dalam sebuah mayang berimam. Kalau mayang seorang, maka hukum dia lain pula. Hukum dia lain pula. Maka itu perlu. Begitu juga kalau dia seorang imam. Dia seorang imam. Contoh dia rokok. Dia pun teringat, Fatihah aku nak baca. Makmum pun tak tegur. Makmum pun sekian tak tegur. Bila imam tu rokok, makmum pun, mungkin makmum rokok, mungkin makmum tak. Bagi imam, kalau dia tak baca Fatihah, dia boleh naik semula. Imam ibarat macam orang sembahyang seorang. Dia rokok, Fatihah aku nak baca. Dia boleh naik semula. Dan makmum kalau mu tahu imam tu tak baca Fatihah, mu jangan rokok. Sebab kalau rokok ikut batal lah, tak boleh ikut lah. Jadi situasi itu perbincangan yang panjang lah. Nak ayat pada kita dalam situasinya apa dia? Kenapa makmum muwafiq kena ikut imam juga, sedangkan Fatihah tak habis? Sebab mengikut imam itu lebih sangat-sangat dituntut dalam sembahyang berjemaah daripada rukun pribadi seseorang makmum itu. Itu situasi dia. Itu yang perlu dipahami. Jadi bila dah dua pertembungan, satu kena ikut imam, satu wajib sempurnakan Fatihah. Nak ikut imam tak boleh, Fatihah pun tak sempurna lagi. Jawab dia kena ambil jalan yang lain, kena mufarakah. Sebab apa dia kena mufarakah? Sebab dia bertembung dua punca yang rumit untuk diselesaikan. Ikut imam tak boleh, nak perabi Fatihah tak boleh. Akhirnya kena mufarakah. Bila mufarakah, maka dia perabilah Fatihah dia. Okey. Maka jika tiada mengikut ia makmum muwafiq akan imam pada rukun yang keempat. Imam dah imam duduk tahiyat akhir contoh. Dia makmum tu masih lagi ada baki satu ayat, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka jika tiada mengikut ia akan imam pada rukun yang keempat atau tiada niat mufarakah, nescaya batal sembahyangnya. Batal sembahyang makmum itu. Sebab dia sudah habis tempoh keuzuran yang dia kena selesaikan dirinya. Jika sengaja tak mufarakah, sengaja perabi Fatihah tanpa ikut imam, maka sembahyang dia batal. Kalau sengaja tahu hukum dia. Maka jika lupa ia, ni memang masalah yang rumit lah, jarang-jarang berlaku. Tapi kalaulah berlaku, maka jika lupa ia, makmum tadi terlupa akan ikut imam. Dia duk baca ihdinas siratal mustaqim. Imam pun duk tahiyat awal atau duk tahiyat akhir. Kalau ikutnya dia kena turun kan. Tiba-tiba dia tak turun, dia tak sedar kot. Mungkin duduk balik dinding ke, balik tiang, dia tak nampak ke imam. Allah, kita tak tahu. Dia tak sedar imam tu duduk tahiyat awal, dia pun duduk baca lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis. Dia pun rakaat. Allahu akbar rakaat. Imam duduk tahiyat akhir ataupun imam duduk tahiyat awal. Sepatutnya dia kena ikut imam lah. Tapi dia rakaat. Dia pun rakaat. Dia pun i'tidal. Dia pun sujud. Tiba-tiba bau pasang. Mana imam duduk lama ni? Bau pasang, rupanya imam tahiyat akhir. Dia duduk rakaat seorang. Rakaat i'tidal, sujud, bau pasang. Lepas tu bila dia pasang begitu, maka dia segera kena pergi tempat imam. Dah katalah. Jika lupa ia, tidak sedar diri dia tu ataupun tidak sedar dia buat silap tu, dia sembahyang ikut orang dia aja dan mengerja ia makmum tadi akan aturan sembahyang dirinya. Dia ikut, dia rakaat, dia i'tidal, dia sujud, tiada batal sembahyangnya. Sebab lupa kita maaf lah, tak apa. Sebab tu diri syarat tadi, kalau orang itu sembahyang dak ikut imam dengan sengaja batal. Tapi orang ni dia terlupa, dak sedar, dak teringat langsung.
Bahkan bila teringat ia makmum muafiq teringat, nescaya wajib mengikut imam. Dia pun kena pergi kat mana imam ada. Kalau kita ambil contoh, kalau kata imam qiyam rakaat keempat, dia rakaat ketiga, lepas dia beri Fatihah, dia pun rakaat hidup perasan tak sedar. Dia rakaat yang i'tidal, dia pun sujud. Bila sujud baru teringat, aku ni makmum muafiq lambat habis tadi. Patutnya kena qiyam sama imam, maka wajib segera dikenaik semula. Nak wajib pada kita, ikut imam itu lebih utama. Dia kena naik semula, hak segala dia buat rakaat tidak sujud tu, lara belaka tak pakai. Tak pakai mungkin, tak kisah lah. Dan sembahyang dia tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab dia terlupa. Itu poin dia. Terlupa syarat maaf. Gitu. Dan lara barang yang mendatang ia. Mana-mana rukun yang dia buat dalam keadaan dilupa, kira lara atas aturan sembahyang dirinya. Maka tiada dibilang demikian itu rakaat baginya. Hak dia rakaat tidak sujud pertama, sujud kedua ke apa ke, waktu tak kira langsung. Sebab hak yang asalnya dia kena qiyam bersama imam. Kalau qiyam, kalau imam tasyahud akhir, tasyahud awal, dia sepatutnya kena tasyahud. Jangan dia rakaat sunat, dia rakaat tidak sebagainya. Itu bagi yang terlupa. Dia kata kalau sengaja batal, terlupa, dimaafkan, maka dia kena pergi semula dekat imam. Okey. Ini jarang-jarang berlakulah dalam situasi kita, tapi benda boleh berlaku. Maka tiada dibilang demikian itu perbuatan dia itu rakaat baginya. Dan mendatang ia makmum muafiq tadi, kemudian daripada salam imamnya akan demikian itu rakaat. Lalu makmum muafiq yang bersama dengan imam tadi, kalau imam qiyam rakaat keempat, dia pun turun bersama imam. Kalau imam tasyahud akhir, dia pun turun bersama imam. Lepas imam wisalam, dia pun tambah serakaat lagi sebagai menampung rakaat yang dia tak sempurna bacaan Fatihah itu. Okay. Begitulah tiap-tiap orang muafiq hukumnya. Itulah kedudukan orang muafiq. Maka muafiq hukum yang pertama apa dia? Diwajibkan habis Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, dibenarkan terlewat daripada imam 3 rukun panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila Fatihah dia habis, dia pun jalan macam biasa lah. Sebelum imam beralih pada rukun yang keempat, kalau Fatihah dia dah habis, dia pun jalan macam biasa. Rakaat tidak. Tapi jika sekiranya Fatihah tidak habis, imam sudah berada pada rukun yang keempat, maka dia ada dua pilihan, sama ada ikut imam ataupun mufarakah. Kalau mufarakah selesai masalah dia. Kalau ikut imam, dia ikutlah sampai habis. Lepas imam wisalam, dia pun tambah serakaat. Itu cerita bagi makmum muafiq. Selesai masalah dia. Okay. Ada pun makmum muafiq was-was. Ni masalah pula. Hak was-was, baca bismillah tak habis-habis. Bismillah, bismillah. Dia ulang ke bismillah. Sedangkan hak dia ucap tu okey dah. Hak dia baca tu betul dah, tapi oleh kerana was-was, dia yang mengatakan bacaan dia salah, dia yang mengatakan bacaan dia betul. Dia sendiri yang menghukum diri dia. Payahlah. Lainlah tok guru Quran kata awak baca salah. Tu lain. Ni dak dia baca bismillah, bismillah. Hak betul dah dia kata salah. Dia pun ulang lagi bismillah. Betul dah tu. Dia membetulkan diri dia, dia yang menyalahkan diri dia. Jenis orang gini payah ajak bincang. Payah ajak bincang, sebab itulah ulama kata orang was-was ni kita tak tepi laut atau buang-buanglah kitab. Dah bincanglah kitab, sebab orang ni dah makan samang. Kita kata dia salah, dia betul diri dia. Dia kata awak betul, dia salah diri dia. Dia sendiri yang menghakimi, menghukum diri dia. Bahawa mengulang-ulang. Siapa orang jenis was-was ni? Mengulang-ulang ia orang was-was akan kalimah-kalimah daripada ketiadaan mewajibkan ulang. Dia ulang ke Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdu, nak betul ke hal itu, alhamdu, berapa kali orang ulang itu je. Sedangkan benda tu tak wajib ulang dah. Bila dibaca okeylah. Kalau betul, dah nak tahu mana betul. Kita agak-agak nak tahu mana Fatihah kita betul. Betul tak betul, hak kita belajar di luar. Kalau betul dalam sembahyang, siapa nak beki? Mana boleh imam nak beki awak duduk belakang. Imam kata salah baca, mana boleh? Batal sembahyang imam. Ada dia siapa nak betul? Bacaan kita dalam sembahyang, kita sudah betulkan di luar. Kalau kita nak betul dalam sembahyang, tak jadi. Sebab itulah, bila mempelajari Al-Quran, kita ambil contoh kalau Fatihah lah, dia kena ada sistem latih tubi. Dia kena ada latih tubi, baru mulut kita, lidah kita lekat.
Contoh kita kata sebut alham, huruf ha pedas kan. Huruf ha pedas. Kita kena latih di luar. Kita duduk depan cumi ke mana-mana, ha gitu semua. Alhamdulillah, latih biar berat sebutlah berapa puluh kali, apa ratus kali biar jadi dekat. Bila dekat, bila kita masuk dalam semayang, secara otomatik dia akan jadi begitu. Dia akan begitu. Kalau kita tak berlatih, kita nak berlatih dalam, dah siapa nak betul? Bukan orang sebelah kita. Orang kita nak mayang kau. Dah gitu dah. Jadi kalau kita di luar semayang, di depan guru, okey latih. Ha. Betul. Ra ke, ain ke, alif ke, he nak beza a, ha, he, semua tiga-tiga tu kita latih di luar. Bila dah latih, okey, guru kata okey bacaan awak molek dah. Bila guru kata bacaan awak molek, bila kita baca dalam semayang, hak tu je lah. Ni tu guru kata molek dah. Ni baca dalam semayang pusing kok lain pula. Tu pun orang noh. Dah kata. Sebab itulah apa panggil? Was-was ini bila kita merasakan hak yang kita baca tu tak betul. Lepas tu kita pun cuba baiki, lepas baiki kita kata betul. Kita yang menyalahkan, kita yang membetulkan. Habis tu siapa yang jadi gurumu? Jadi payah. Dah kata. Jadi membaca Al-Quran ni dia kena latih di luar. Okey. Bila dia ulang-ulang apa ni ayat yang tak wajib diulang. Dah ada ke ayat yang wajib diulang? Ayat Fatihah wajib diulang kalau kita baca salah. Contoh kita baca alhamdulillah, perasan salah. Kita pun ulang balik alhamdulillah. Kita rasa salah. Maka kita jelas rasa salah baru kita ulang balik. Ni betul dah nak ulang buat apanya? Kita. Maka tiada dibilangkan uzur, maka wajib ia sempurnakan Fatihah sebelum iman turun kepada sujud. Jadi orang yang was-was ni dia tidak ada keuzuran bagi dia ada macam biasa. Macam selama mana dia kalau dia sempat habis Fatihah sebelum imam turun sujud, maka bolehlah rakaat tu. Dia jadi macam biasa. Maksudnya seseorang makmum tidak boleh terlewat dan tertinggal daripada imam dua rukun. Jadi kalau dibaca Fatihah imam rakaat, yang dibaca Fatihah lagi imam tidak. Maksudnya dah tinggal serukun. Dah gitu dah. Kemudian Fatihah tidak habis lagi. Jangan nanti imam Allahu Akbar gitu turun sujud, dia duduk habis Fatihah juga, maka sembahyang dia batal. Sebab dia sudah tertinggal dua rukun, rakaat dan tidak. Jadi dia kena segera habis Fatihah dia sebelum imam turun kepada sujud. Maka jika tiada sempurna lagi pada ketika itu, wajib niat mufarakah. Duduk baca Fatihah, imam turun sujud dah, maka dia kena mufarakah lah. Sebab apa? Satu, dia bertembung antara dua, kewajipan menghabiskan Fatihah. Yang kedua, dilarang terlewat daripada imam dua rukun. Dia kerja mana sih? Dia tak boleh pergi ikut imam sebab Fatihah dia wajib. Dia nak habis Fatihah, tak tinggal rukun. Dua rukun, akhirnya duduk tengah tu. Bila tengah, jalan keluarnya dia kena mufarakah. Akhirnya dia pun habislah Fatihah dia, maka berpisahlah dia dengan imam. Itulah cara bagi orang was-was. Itu kita bincang sikit lagi pada minggu yang menghadapan berkaitan dengan was-was. Sebab orang was-was ni dia ada dua kategori. Satu was-was biasa, hok jadi-jadian macam anjing jadi-jadian, musang jadi-jadian tu. Ada was-was yang dah berdagi, nak ejah tak boleh dah. Kau tengok ni pas matilah, memang gitulah. Tidak boleh nak ubah dah. Itu kita akan bincang macam mana status bagi orang was-was yang sudah menjadi penyakit yang sebati dengan hidup dia, dengan bacaan dia, tak boleh nak ubah. Kita akan bincang pada minggu yang hadapan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna rushdak. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.